Yang saya datang, asal penceramah datang, tolong gosok kepala anak. Pahala. Gosoklah biar ada berkat. Gosok berkat kau. Mana aku gosok kepala kau ni cuma. Lepas tu ada satu pula perangai, ada satu kek lulangan. Semua penceramah datang ke surau tu semua suruh tahnik anak ni. Tolong tahnik anak saya Ustaz, tolong tahnik anak saya. Budak tu dah berdiri. Tua bangkul bondo. Alah boleh lah. Mesti kau. Kau. Kau buat. Tuh benda dia orang ni. Macam-macam kan. Dia masa kita dia baby tu kan, banyak tu sunnah Nabi tu. Ni kita disunatkan tahnik anak ni awal-awal kelahiran jangan tunggu. Kan? Cari imam yang tak merokok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan Nazir, tuan imam, barisan jawatan kuasa penggerak aktiviti masjid. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Pada malam ini kita bercerita tentang hikmah, hikmah Isra wal Mi'raj. Hikmah ni maknanya sesuatu yang berada di sebalik lah, berada di sebalik. Dia mungkin kalau kita tengok sekali pandang mungkin tak ada, macam biasa je, tapi bila ditinjau sedalam-dalamnya maka dapatlah hikmah tu. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. Maknanya kena tengok. Kadang-kadang itulah hebatnya Nabi kata apa? Hebatnya umatku nanti apabila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Macam mana dia boleh sabar? Sebab dia percaya adanya hikmah di sebaliknya. Contohlah kita nampak dalam internet, nampak gambar Syamsul Debat tunjuk goodnya ni kan, pelaburan patuh syariah. Ramailah yang masuk, kena tipu. Syamsul Debat tak ada pun buat benda tu. Sepandai-pandai orang ni bangang juga tipu kat orang. Jadi dia masuk, dia kata dia percaya bayar 300 dapat beribu-ribu. Ramai yang masuk. Dah kena tipu baru tanya, Ustaz macam mana pelaburan ni? Ada ke tak ada? Dah kena tipu baru tanya. Kan? Jadi ujian balalah pada setengah orang sebab dia dah simpan duit tu bertahun-tahun. Kan, dia dah labur habis 10-15 ribu. Memang benda tu nampak macam musibah lah, memang musibah. Tetapi bila dia baca hikmah dia, bagus jugalah aku kono ni supaya lain kali tak kena lagi. Satu. Yang kedua, bila dia dah jatuh sampai terduduk tu, kena tipu ke orang, barulah dia tahu hikmahnya. Berapa ramai kawan-kawan dia yang masih dah boleh datang tampil tolong dia. Macam itulah keadaan dia. Kan, hikmah dia. Kalau tidak dia tak tahu siapa kawan-kawan ni, kan? Kalau tidak dia tak tahu siapa yang tolong dia. Selama ni kawan-kawan ni yang senang ramai, kan? Time kita ada duit belanja makan kan ramai. Time kita lah tak ada duit minta kawan belanja makan tak ramai.
kan. Ya, tentulah tengok tuan-tuan kan? Macam malam ni time makan ramai contohlah kan. Kadang-kadang ada orang yang tak sampai lagi kangen makan dengan ceramah ni. Dia pun dengan ceramah ni konek kan. Saya baru je sampai daripada Kelantan Darul Naim, turun flight petang tadi, jadi terus kemari kan. Malam tadi semalam sebab ceramah di satu daerah di Kampung Kandis di Bacok, Kelantan, sebab nak kutip dana nak bina masjid kan, nak bina masjid. Berapa dah dia kata bajet nak cari 8 juta, yang dah ada baru 4 juta. So malam tadi ceramah, tapi petang semalam kenduri kan. Ramai rupa-rupanya sampai malam tadi ramai, memang ramai alhamdulillah. Macam sini memang dah biasa ramai kan. Dah biasa ramai sampai belakang ramai. Yo tuan. Macam itulah. Jadi makna kata usaha kita kan, usaha kita. Tengok ramai melempah mai keluar, orang perempuan dah mula riuh nak masuk. Sampai orang perempuan pergi mana sana? Sebelah ya. Dia tak nampak. Kasihan nampak. Yang dalam ni semua lepas asar tadi dah sampai. Yang belakang tu VIP. Cari dinding tuan-tuan macam tu. Kan? Jadi kalau tengok tu semalam tengok ramai orang semua nak bina masjid. Kapasiti masjid tu kata dijangkakan boleh memuatkan 3,500 orang. Siap eskalator. Saya kata orang rajin panggil saya ceramah ni untuk pembinaan masjid. Dah siap dah, so tak panggil dah. Saya okey kan. Saya okey. Mana yang panggil saya pergilah kan. Macam tu. Tapi cabaran yang paling besar adalah nak meramaikan orang kat masjid. Boleh pun kan kat Johor tu boleh 2 kali 2 trip sembahyang subuh dia tak muat berapa belas ribu datang sembahyang. Lebih kurang ni lah ramai kan. Jadi mana cabaran dia boleh pula datang subuh ramai-ramai. Negeri 9 esok kan, tak silap saya kan. Jadi mana tu cabaran dia, tapi boleh pun boleh kan. Macam tu juga cabaran bila cerita pasal solat, itulah dia hikmah di sebalik Isra wal Mi'raj ni, tentang pensyariatan solat tu. Macam mana solat kita berapa waktu. Asalnya 50 waktu sehari semalam. 50 waktu tuan-tuan. Yang 5 waktu pun dah lain macam kan. 50 waktu bayangkan. Itu asal dia. Itu sebab ni, tu orang kata macam kalau kita tengok tu preview lah. Preview dalam TV tu, drama tu kan, tengok, tahu cerita ni. Kena tengok ni. Macam tu lah. Kena tunggu sampai ke habis ceramah kita pada malam ini. Kan? Jadi umat Islam seluruh dunia memang akan mengadakan sambutan Isra Mi'raj ni kan? Dan kebiasaannya ramailah yang nak mendengar cerita cerita adalah macam-macam versi. Tiap-tiap tahun lebih kurang sama, penceramah berbeza, tiap-tiap tahun menu pun lain-lain walaupun binatang yang sama. Kadang-kadang dah buat dah ceramah daripada kecil sampai ke besar, 30 tahun dah saya dengar ceramah Isra Mi'raj ni kan. Seorang tu dah 40 tahun, seorang tu dah 50 tahun. Makna benda nampak perbezaan ni. Dulu mana ada macam ni mana kan. Masjid pun dah bertambah-tambah dah binaan bangunan dia. Tapi perangai sama. Berpejamah macam-macam lah datang. Tahun lepas lain, tahun ni lain, tahun depan back forum contoh kan. Tapi perangai sama. Sebab apa? Sebab hikmah tu tak sampai dalam hati kan. Macam tu. Ramai waktu malam ni saya jangkakan penuh tu sampai ke dataran depan.
Sebab kereta saya pun dia tak bagi masuk tadi. Susah betul lah kan. Sebab nak kosong kan, yalah, agak ramai kan. Itulah. Saya okey lah tuan-tuan kan. Depan tu bukan tapak pasal tak ni pagi tu kan. Esok ada tak ada? Ada lah. Oh okey lah, boleh lah, tak payahlah balik dalam ni. Tunggu sampai pagi esok kan. Jadi mana kata kalau kita tengok bila cerita Isra Mi'raj ni, maksudnya dia tu bukan tak tahu, semua tahu dah, cuma nak refresh je sikit, nak mengingatkan balik kan. Ada terlupa kan. Bila bercerita Isra Mi'raj ni, spontan terbayang kisah perjalanan Rasulullah SAW daripada mana? Makkah ke Madinah. Mana? Oh, Makkah ke Madinah, confident dia kan. Tu rumah tu lah. Yang salah lapak tu kan. Kan. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, lulus kan. Jadi perjalanan Rasulullah SAW ni bersama dengan malaikat Jibril dan Mikail ni bolehlah dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama Isra, yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW menaiki binatang yang bernama Buraq dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Kan? Buraq ni tuan-tuan nak cari sekarang kat mana? Sebelah utara. Buraq oil. Saya tak berani si minyak tu. Aku macam Lina pergi kan. Mana pula dia nak berhenti? Tak sampai berhenti, dah sampai Saman. Kan? Sebab kelajuan dia tu kan. Manakala yang fasa kedua Mi'raj. Mi'raj tu pula tu menegak. Yang tadi tu melintang kan, menegak, iaitu perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ini telah diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang mana kita dah biasa dengar, dah hafal dah pun. Surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Maha suci Allah, maksud ayat Maha suci Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana telah kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dan kami nampakkan, perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita tengok bila sebut asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya, kita kena faham itu bukan bayangan, bukannya satu mimpi, bukannya melalui perantara, tapi memang Nabi itu sendiri diperjalankan malam tu. Kena yakin macam tu. Kena yakin macam tu. Kita hari ni tak ada masalah nak percaya, sebab kita hari ni banyak benda-benda yang tak pelik. Contoh lah, nak laju sampai kan, contoh bayangan Bongak Kelantan, dari tidak kau dari Kelantan, orang tak heran pun, sebab ada kapal terbang kan. Macam arwah abah saya dulu kata, kalau daripada Seremban pergi ke Thailand sejam naik kereta tu. Macam mana lah bah, jamnya satu je. Dia kata bah, tu arwah abah saya jawapan. Satu je jam pakai, kata kan. Gila sampai 10 jam, kata kan. Seorang je, satu lah jam. Perjalanan naik kapal terbang pun tak heran, sejam boleh sampai, yang sejam setengah boleh sampai. Tetapi cerita ketika zaman Nabi, kalau kita hidup zaman Nabi mungkin susah nak percaya. Sebab apa yang paling laju masa tu? Kuda, unta pun tengok mood.
Kau ada malih duduk terpeletok kaki kan. Sebab unta ni dia ada mood bapak dogi puihnya kan, dia tak mau, time dia tak mau sahabat macam mana pun. Anak pula dia kecewa dengan unta betina tu. Adalah kan cerita panjang cerita tajuk cerita unta pula kan. Tapi macam tu lah. Jadi makna kata paling laju tu lah kuda kan? Ataupun orang beranang sebut horse, kuda. Jadi sekarang ni macam mana nak percaya? Susah nak percaya kan. Itu yang Abu Jahal lah orang paling seronok sekali bila dengar Nabi kata satu malam dia boleh sampai sana, patah balik lah tu. Round trip, not one way trip, you know. Pergi balik satu malam settle. Gila kau tu Abu Jahal. Let lu, kau jangan cerita lu, nanti lu aku kumpul ramai-ramai pun seronok cerita ni. Sebab nak kenakan Nabi kan. Jadi asra, kalau kita cakap bukannya roh Nabi dia berjalan kan. Kalau roh Nabi dah tentu ayat asra bi ruhi abdihi, dah tentu roh tu dia disebut ayat. Tak, asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam tu. Memang Nabi sendiri diperjalankan satu malam menaiki burak. Macam mana kelajuan burak ni? Lebih laju daripada kelajuan cahaya. Tak you faham kelajuan cahaya tu macam mana? Ambil lampu celait, torchlight, orang kampung panggil celait kan. Kita tekan torchlight kan, tutup lampu, tekan cap kan, lampu tu terus nampak dekat tu. Kita nampakkan lampu torchlight kan bulat tu kan, sepantas mana dia menyala dekat dinding. Contoh kat dinding dah, dia nampak bulat tu berapa pantas, dia lebih pantas pada tu. Tu kena faham. Ya. Tak ada lah geng-geng ride pun tak ada pack beat lah. Saya tahu ada geng-geng ride ni. Dia kalau tangan macam ni tu dia ride tu. Ya, tu je. Jadi maknanya lebih laju daripada kelajuan cahaya. Jadi pada setelah Nabi ni cerita ni, Nabi menceritakan perkara ini, Nabi ditertawakan oleh masyarakat Quraisy, terutama oleh pemimpinnya iaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagi Abu Jahal, inilah bukti yang Muhammad ni seorang gila dan ahli sihir. Kerana mana mungkin kau pergi ke sana dalam satu malam boleh pusing balik, sebelum subuh kau dah sampai kan. Itulah bapak bohong dia tak cakap macam tu lah, ni terjemahan kan. Pula cakap ni 9 nak Abu Jahal tu kan, bahaya. Buat macam beranang mak dia faham. Jadi Abu Jahal mempersendakan Rasulullah SAW di Hijr Ismail di hadapan masyarakat Bani Ka'ab bin Luwai. Dia tengok gila tak gila dia, sihir ke apa ni kan, cerita macam tu. Jadi kemudian sampai Abu Jahal tanya lah kat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau percaya tak cerita ni? Kau percaya ke cerita Nabi ni? Cerita Muhammad ni percaya ke kau? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalaulah lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau lagi jauh lah, siap daripada sana, lajaklah pergi Paris, pusing balik, percaya. Kalau Nabi cerita naik atas shopping mau beli barang, bungkus bawa balik, pun aku percaya. Maknanya macam tu lah nak bagi gambaran. Kalau melampau-lampau lagi lah cerita, kalau datang pada mulut Muhammad, aku percaya. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar dapat julukan Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan kan? Macam tu. Dia bukan bodek dia, tapi keyakinan itu memang yakin. Takkan Muhammad ni bohong. Macam tu lah kan? Jadi setelah dicabar oleh Bani Ka'ab bin Luwai, kan, Nabi menceritakan keadaan Masjidil Aqsa tu, macam mana keiraman Masjidil Aqsa tu. Sebab kebetulan Maha suci Allah, Maha kuasa Allah, didatangkan adalah orang dekat situ. Kebetulan ada orang kat situ yang pernah duduk dekat dengan Masjidil Aqsa rumah
Kan, iaitu Uqail. Tanya Uqail, betul ke korang cerita tu ni? Masjid Aqsa tu macam ni keadaan dia, fizikal macam ni, tiang macam ni, dinding macam ni, bumbung macam ni. Betul tu, kata Uqail. Sama macam mana as per describe, dia katakan, as per description, dia kata. Dia kata betul, tepat sekali, dia kata. Jadi maka mudahlah Nabi menceritakan tentang masjid itu, dan mereka mengakui kebenaran gambaran itu kerana pernah pergi ke Masjid Aqsa. Ada beberapa orang yang pernah pergi pun confirmkan betul. Dan setelah diceritakan, berpecahlah pada 3 pemahaman orang yang mendengar. Ada yang langsung percaya dengan hasutan Abu Jahal. Oh, gila Muhammad ni rupa murtad. Ada satu tu pula percaya, tapi tu tak ramai. Yang lagi balance tu 50-50. Dia kata yo tak yo, tu tak yo tu kan, macam tu kan. Macam tu lah kan. Macam orang dalam ni kan ada yang tak yo muka. Tu kan. Macam tu lah Bani Ka'ab bin Lu'ay mari macam tu lah. Kan confused. Nak dongak ke nak tidur tu kan. Macam tu confused. Tak ada lah saja kan. Jadi kan, maka Nabi Sayyidina Abu Bakar dengan tegas kata, memang benar aku mengakui bahawa kau merupakan Rasulullah SAW, dan jika baginda menyatakan baginda telah diperjalankan lebih jauh lagi daripada itu, maka aku tetap beriman kepadanya. Ditegaskan. Inilah ketegasan dan keyakinan tidak berbelah bagi Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengoklah Sayyidina Abu Bakar ni, itu sebabnya dia dipilih ikut Nabi. Dia paling rapat dengan Nabi kan, ke sana kemari. Kalau pergi berperistiwa hijrah pun panggil Nabi, ajak dia untuk temankan dia kan, untuk temankan Nabi untuk peristiwa hijrah kan. Selain itu juga diriwayatkan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan pelbagai keadaan manusia ketika dalam perjalanan tersebut. Meskipun kisah dan peristiwa bersejarah ini seringkali diulang cerita oleh para penceramah kan, setiap kali sambutan Isra dan Mi'raj diadakan, tapi kita lihat kadang-kadang dia tidak meresap. Ada setengah orang dia tak ambil pun. Orang yang datang insya-Allah ambil, tapi maksudnya ada orang dia tak ambil borek pun. Bila dengar tu, oh ya, tak dengar lah cerita ni, tahu. Dia macam tu ya. Setakat tu kita jangan lupa ya, dalam neraka kan ada macam-macam pintu neraka. Salah satu pintu neraka tu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni untuk siapa? Untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia tetap ingkar. Kan? Dia dah dengar dah ceramah setiap malam, ada kuliah ke masjid ni. Dia tahu dah benda tu, jangan buat ke lah. Logi kan? Tak boleh tinggal lah kan. Ambil channel. Dah dapat peringatan tu, dia faham tak? Dia faham, tapi dia buat juga. Contoh, mana pesan lah, jangan nipu lah itu. Contoh kan, jangan main nombor, ikhtiar je. Kok kono insya-Allah jarang kecewa. Bahaya kan. Insya-Allah apa kan, maknanya dia sadar tu, dah diberi peringatan tak? Dah. Tahu tak haram? Tahu. Kek kodai judi tu pun ada. Judi haram di sisi agama Islam. Baca tu. Tahu dah. Boleh tak? Boleh. Pakai helmet. Pakai helmet dengan sweater. Sebiji perangai macam burung unta. Kan, burung unta. Sian tak kesian burung unta? Nak kata burung tak, unta pun tidak. Tapi burung unta lah nama. Bila dia terjemahkan dalam bahasa Beranang, ostrich. Burung unta ni perangai dia, kalau dia nampak orang, dia nak menyuruk macam mana? Kepala dia masuk dalam lubang, badan dia tinggal, kepala masuk. Logo orang tak nampak aku. Dia yang tak nampak orang nampak dia. Macam tu lah. Itu perangai tu. Perangai nak kata burung tak burung, unta tak unta, tu lah dia. Ya kan? Macam tu lah. Sian betul kan. Macam tu lah orang yang
nak pergi beli nombor ekor tu, pakai jaket, pakai helmet. Tengok orang tak konak ke sweater dah tak bertukar. Siang lah tu, tim bola sepak masjid beranang. Oh bodoh kan. Ada orang belakang tu, coach. Apa bodoh tak contoh tak kau tak kawan sini lah kan. Macam itulah. Ada lah kan macam tu kan. Dia tak sadar, dia ingat orang tak nampak dia. Orang nampak. Kan. Tu sebabnya kita kalau buat perangai ni macam dia kan prinsip ihsan. Kita buat satu benda seolah-olah kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin Allah nampak kita. Macam orang kerja kat kedai makan lah, bila toke dia bos itu kat cashier tu, macam mana perangai kerja rumah dia lap meja ni, bawah meja pun lap. Sah baik dia terbalik tangan terbalik baik betul. Sekali bila bos saya tak ada, macam tu gak rajin sebab ada CCTV. Bukan sebab dia baik mana lah, tak ada. Dia nampak CCTV tu, ini jangan-jangan bos nampak dan ni kan, nampak? Macam tu lah. CCTV Allah lagi lah pula tak nampak mana dia ambil, tapi Allah nampak kita. Nampak tu dia. Tu sebab Syekh Ibrahim Adham bagi tahu, kalau nak buat maksiat, jawab dulu 5 soalan ni. Kau boleh settle 5 soalan ni, kau buatlah maksiat. Yang pertama, kau cari topik yang mana Allah tak nampak kau, mana datang. Yang kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Tak apa lah. Yang ketiga, kau jangan duduk kat atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Okey, berenang di satu tanah, tak tahu siapa punya. Tu Allah Ta'ala punya orang. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau minta tangguh. Besoklah datang. Nak dengar ceramah ke mana besok tak apa tu. Tak copek, tak lambik. Kau Nabi lain. Nabi Allah siap pesan ke malaikat maut, kau pakailah lawak wangi-wangi, kau nak jumpa kekasih aku, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Nabi dia pakai macam tu. Kita tiba dah togak depan kita dah. Sampai dia dah. Iya. Arwah hatuk tu. Nama saya Syamsul Amri bin Haji Ismail. Jangan tanya ni dah ya. Dia tanya, apa lah nama abah debat lah. Bangang betul. Itu nama gola tahu. Syamsul Amri bin Ismail bin Lebay alias. L alias. Nama atuk saya. Arwah atuk saya ni, dia sakit pinggang ni. Telefon dia suruh pakai masa tu lah, dia telefon pakai telegram kan dulu kan, balik kampung. Bukan telegram handphone. Kau tak lahir ni masa tu. Saya masa tu dah jadual. Saya dah jadual masa tu. Jadi arwah abah saya semua balik kampung. Dia sakit belakang, dia sapu minyak pun tak mahu. Jadi arwah atuk saya masa dah terbaring lah kat katil tu. Saya ingat, saya nampak masa saya kecil tu. Arwah atuk saya masa tu rokek-rokek sonjo maghrib tu kan. Sampai dah kata arwah atuk saya siap buka gigi palsu letak tepi ni. Sampai dah kau tinggal ya, dia cakap dengan wan, dekat dengan arwah wan saya. Buma saya kata, kita pun tentu dia dapat jam tu kan. Tahu dah togak dah tak ada. Tu besok jam tu. Jadi macam tu lah, kita tak payah. Tu yang keempat. Dan yang kelima apa? Yang kelima, waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka, kau minta tangguh. Bagi aku beramal dulu, nanti kemudian kau tentukan masuk syurga, kau masuk neraka. Dapat tak tuan-tuan? Tak dapat. Sudah, jangankan 5, 1 pun tak payah jawab. Kan? Macam tu. Sebelum Isra' dan Mi'raj, belum berjalan lagi cerita ni, panjang cerita malam ni. Bukan senang nak panggil Samsul Debat kan? Alang-alang tu kan? Itu pun benda tu kamera juga ke? Oh ya kau, makna dia tengok kiri kanan, sian umumpan. Tu pula tinjau tang situ lah. Umumpan masuklah dalam topik tak muat lah sian lah. Kek karen duduk kan kok koreh kakak jaga. Sebelum Isra' dan Mi'raj, saya pernah tahu datang ceramah Kek Seremban Jaya. Saya pun pergi masuk kan, awak pun masuk tu.
Lepas tu saya macam lambat sikit lah, 5 minit masuk. Saya pun duduk. Ada penceramah tengah ceramah. Oh agak dia ganti dan sekejap ke. Saya pun tengok. Dia nampak saya. Macam tu dia. Yelah, mau dia ni ceramah. Rupa taman tu ada 2 masjid. Salah masjid saya tuan-tuan. Cakap tuan ke mana kita dah tunggu ni lah. Salah masjid kau patut dah relax ada ceramah kan. Macam tu lah pergilah masjid tu pergi. Tapi insyaAllah malam ni tak salah dah kan. Terus terfikir juga kau salah tadi. Sebab dia tak bagi saya parking dalam tadi. Saja jadi point tuan-tuan. Di sebelum Isra Mi'raj kan, Nabi Muhammad SAW mengalami pembedahan dada, dibelah dada Nabi kan, yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Hati baginda dicuci dengan air kowe apa? Air apa? Air zam-zam. Air zam-zam. Macam-macam air sebut air kowe, air lembuju, macam-macam lah air kan, air badak lah apa tak, air zam-zam. Apa hebatnya air zam-zam? Hebatnya air zam-zam adalah air zam-zam ni satu-satunya air yang mana mujarabnya, hebat khasiatnya ikut apa yang kita nak. Doa kita apa? Macam tu. Robot air zam-zam. Dia semayang tak, poi tak, air zam-zam nak. Buah orang tu balik minta air zam-zam ni kan. Semayang tak, apa tak, macam mana kan. Dan hebat air zam-zam ni pernah dikatakan, bayangkan air zam-zam tak koreng-koreng sampai ini. Pernah istana Arab Saudi tu, pernah dia buat, yang panggil kontraktor tu buat tobok kan apa, dia punya pipe tu buat salur sampai ke istana. Setelah berapa bulan supaya senang sampai ke istana, dia tinggal nak pusing tak berabut dengan yang lain tu. Dia tak ada macam tu, kena ambil macam tu lah. Apa tak keluar air nak bagi tahu air tu kan untuk kau dah, untuk satu dunia kan, untuk umat Islam seluruh dunia. Nampak tak? Tu hebat air zam-zam ni. Tak nampak dia nak adjust macam tu. Kalau kau nak benar, kau tak dah, kau bawa. Ataupun tak bawa, kau bawa betul-betul pergi kan. Macam tu ya kan. Tu hebat air zam-zam. Pernah diupah seorang penyelam profesional menyelam ke dalam tu, setengah jam tak timbul-timbul. Lepas tu bila dia keluar, biru muka. Kenapa dia kata? Memang dia kata hebat, tapi dia tak pek nak cerita. Macam tu lah air zam-zam kan. Anak ni ya Allah, anak aku ni ya Allah berdagi, ya Allah mudah-mudahan kau mudahkan, bertorangkanlah hati yang minum insyaAllah. Tapi kena yakin, kita ni orang tak yakin. Minum mudah-mudahan codik kau, dalam hati kita ya tidak. Memang tak jadi. Kita sini tak yakin, doa macam tu kan doa. Ya tidak kan. Iya. Tu yang kadang-kadang kita gambar doa tu, kita pas ke orang, gambar asap dengan orang. Imam tolong mam doa dengan mam. Doakan apa? Imam dah huzur tu. Hal bukan imam sini lah, tempat lain. Hal ya. Saya nak mana kahwin dengan budak ni. Minta doa kan, saya tak ada nak baik guna-guna tu, tapi imam doa kan mudah-mudahan terbuka hati nak kahwin dengan saya. InsyaAllah malam ni dah ada 3 doa. Malam sok boleh. Bawa gambar budak tu bangun kau 3 pek pagi. Ngantuk. Makbul. Imam sampai kahwin dengan budak tu. Dia ngantuk-ngantuk tu doa untuk diri dia macam mana. Tu bukan imam sini dah. Doa sendiri minta, tapi masalah kita ni yakin macam mana doa tak yakin. Ud'uni istajib lakum kan. Berdoalah aku akan makbulkan. Yo tidak macam mana kan. Doa yang paling afdal untuk anak kita, amak abah lah kan, semua sap angkat orang. Yang saya datang, asal penceramah datang, tolong gosok kepala anak, pahala. Gosoklah biar dia berkat. Gosok berkat kau. Mana aku gosok kepala kau ni cuma. Lepas tu ada satu pula perangai, ada satu kelulangan. Semua penceramah datang ke surau tu semua suruh tahnik anak.
Ha. Tolong tahnik anak saya Ustaz, tolong tahnik anak saya. Budak tu dah berdiri. Tua bangko kalau mau bondo. Alah, boleh lah. Mesti kau. Tak, kau. Kau buat. Tahu pun tak ada orang ni. Macam-macam kan. Dia masa dia baby tu kan, banyak tu sunnah Nabi tu. Ni kita disunatkan tahnik anak ni awal-awal kelahiran jangan tunggu. Kan? Cari imam yang tak merokok. Imam merokok pula kan. Lek dia nunggu baby tu. Dah siap kan? Jap sikit dia. Kurma. Tanya kurma. Bapa kau ambil temakau tu kau tanding kan? Parah tu. Dia ambil air temakau tu, dia kumam-kumam dah bercampur dengan temakau tu tadi. Lepas tu di tolak akak langit budak tu bokor kot muka baby tu. Tahu baby tu cakap apa? Ini dan hill ni. Tahu baby tu rokok jenis apa tu. Itu salah. Apa itu hari ketujuh disunatkan bagi nama yang baik-baik. Ini belum menoteh lagi dah ada nama. Dalam perut kosong-kosong nama anak kita apa? Kita combine nama kita Yahya Mahni, Yamaha budak tu. Maznah Daud, Mazda kan, nama Jepun letak. Hari ke-7 bagi nama yang baik-baik. Macam saya sendiri pun saya telefon pejabat mufti. Antara nama ni mana yang elok? Sabar, jangan tergesa-gesa bagi nama. Kan? Tapi tak tergesa tak ada sampai 7 tahun tu. Maknanya masa tu 7 hari. Hari ke-7 disunatkan bagi nama baik-baik, dan kalau mampu kekahkan. Akikahkan. Bila kita buat akikah tu, rambut itu cukur rambut budak tu, licin kan. Biar tumbuh nanti lepas ni rambut yang bersih, lebih bersih. Lepas tu rambut tu tadah, timbangkan berapa gram. Bila berapa gram tu nilaikan dengan gram. Kalau gram yang sama tu harga omeh berapa sekarang. Nilai atas sedekah kan, masjid pun tak apa. Lepas tu kekah tu pula, kalau tak semesti, tak boleh lah Ustaz, tak sampai, tak mampu kenduri ni. Siapa kata baik kenduri? Ikutlah seekor kambing, masak kan, masak manis supaya semua orang boleh makan. Jangan masak podeh lah, ikut selera tokak abah tu. Jangan macam tu lah, banyak lah tu kemudian lah situ kan. Lepas tu dicuci hati Nabi dengan air zam-zam serta dibuang ketulan hitam, yang ni alaqah, itu tempat syaitan membisikkan was-wasnya kan. Jadi dituangkan hikmah, ilmu dan iman ke dalamnya, ke dalam dada Rasulullah SAW. Maknanya itu sebabnya bila buang berapa ni alaqah tadi, dia buangnya ketulan hitam tu, tak ada was-was dalam hati Nabi, tak ada. Macam mana Rasulullah, boleh ke tak boleh? Susah nak cakap. Itu kita. Nabi tak tahu. Haram, tak boleh. Boleh. Macam tu ya Nabi. Kan? Yang alaqah banyak tu kita. Kan? Tengoklah tu. Boleh tak boleh kan? Azan ke tak? Azan ke? Macam tu daun tu pun tak azan. Azan tak? Tak payah. Tak payah. Jadi ini live ni. Daun tu bunyi awak tu. Buat tak ya ambil lah. Dah. Okey. Jadi kemudian sikit kemudian setelah itu dada baginda dijahit dan dimenterikan dengan tanda khatimin nubuwah, makna Nabi yang terakhir. Tak ada lagi Nabi lepas tu. Tiba ada lah kat Malaysia. Mana orang aku Nabi, dia kata dia Nabi untuk orang Melayu. Kan ada. Dah pernah tangkap, tak pasal dia. Dia Nabi untuk orang Melayu. Setiap bangsa ada Nabi dia. Bani Israel ada, ni ada. Sekarang akulah Nabi untuk orang Melayu. Semayang tak cukup cerita. Tu dah.
Jadi apa itu? Selepas selesai pembedahan, didatangkan binatang yang bernama burak untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan Isra. Kan? Ada lagi yang nak diceritakan, tapi sebelum itu nak dengar, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam MTV tak? Nak bagi feel kan? Jadi dengan ini, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melancarkan kutipan dana pengurusan dan pengimarahan masjid. Sumbangan boleh disalurkan kepada petugas-petugas yang telah dilantik, terdiri daripada pelajar tahfiz. Silakan. Dua orang ni kau. Oh, pek. Cuba adik. Pandai kan, pilih muka-muka yang apa kan. Cuba. Okey. Nombor akaun masjid berapa? Nombor akaun. Kalau ada yang nak transfer online ni, yang ramai tengok live ni, mungkin ada nak transfer online. Ada tak nombor akaun ni? Sebab saya bacakan. Ataupun minta aja ke masjid, tengok dekat live tu mungkin. Apa? Hafal dia. Ni akaun sendiri apa? Tak tajuk dia. Akaun masjid ni, akaun masjid ni. Okey. Akaun masjid, Masjid Raja Alang ni. Akaun Maybank 562021604282. Sumbang kepada semua yang tengah tengok live ni daripada rumah, boleh menyumbang juga. 562021604282. Minta aja ke masjid, tengok live-live yang ada tu, tolong tulis sebahagian komen tu nombor akaun ni. Kan, tulis nombor akaun ni, mana tak tahu kan ada yang nak transfer online. Yang tengah bersemangat ni, dia nak transfer. 562021604282. Mana yang tak bawa duit tu tak salah berlakon mana. Pakai kain plekat bebek kabur lah. Mana datang poket kain plekat tu. Aduh. Transfer tak apa. Transfer insya-Allah. Ya. Okey. Tak apa sambil-sambil ni tu pelajar tahfiz tu bagi yang dekat current tu bagi. Itu banyak nak bagi tu. Okey. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan Isra itu Nabi Muhammad SAW diiringi, ditemani oleh malaikat Jibril. Tiba di tempat-tempat tertentu, tempat yang mulia dalam sejarah. Rasulullah SAW diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersalat sebanyak 2 rakaat. Nampak? Sampai sampai tu berhenti salat. Macam itulah kita akan pergi ke mana-mana, jangan lupa salat. Kemudian di antara tempat-tempat itu adalah negeri Taibah, iaitu Madinah hari ini, tempat di mana Rasulullah akan melakukan hijrah. Dia kata tak lama lagi kau akan disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke sana. Nabi tak ada tanya pahala, tak ada. Sebab Nabi akur, dia tahu dah lepas ni. Sebab Nabi apa Allah Ta'ala suruh, buat lah. Tak ada banyak cerita. Itu yang patut kita kena faham hikmahnya. Kemudian di Bukit Tur Sina, di mana tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di Baitul Laham, tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Yang dalam peristiwa itu juga Nabi Muhammad SAW menghadapi gangguan jin afrit yang mana diganggu dengan api jamung. Macam api menyulang-julang tu, mengacau Nabi ni. Nak distract, nak cuba halang, nak cuba kacau Nabi. Nabi takut. Tak nak lah, ingat macam tu kan? Tak. Macam itulah kita. Kalau baik-baik, tentu ada halangan, tentu ada ujiannya. Nak pergi masjid pula lah kan? Nak pergi masjid, tiba-tiba drama pula. Aduh, drama hati tercari luka. Dah habis dah drama tu kan? Ya tak perempuan? Drama dah habis. Kita tak tengok lah, berak lah kan? Cabaran tu tengah ni tengah sadap pula. Orang lama pula tiba-tiba keluar lah cerita Hindustan lama kan, lagu Mak Rafi pula. Kalau tunggu dah leko. Contoh lah kan, halangan. Abang nak pergi mana? Abang nak pergi masjid. Kalau abang ni kata nak pergi makan sama, dah terpeletok
Besok lah pergi masjid, kan? Bininya hal, kan? Anak pula, abah kata nak pergi pasar malam. Dia tak iyo pula, pada janji tadi kan. Tak apalah, besok lah pergi masjid. Nampak? Jadi tu halangan tu, dugaan dia. Tapi kena kuat lah. Abang kata nak makan sama, kejap je abang pergi semayang, balikkan kita makan lah sama. Kalau abang tengok, kalau imam bodoh kan abang biarkan. Kalau dapat imam sabar tu kan, biar abang jadi imam. Imam sabar ni dia lain sikit, bukan sini tempat lain. Imam sabar ni macam-macam. Nah, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak yang kita ambil. Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Orang lah China tu doreh lah. Au, tak lebih. Au. Astagfirullah. Tu imam sabar nama tu. Jadi orang belakang ni kena lebih bersabar daripada dia. Macam tu kan. Ya? Jadi mana akan ada ujian. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang Nabi nampak, Nabi jumpa kaum sedang bercucuk tanam, terus menuai hasil tanaman mereka. Bila dia tanam, terus keluar, macam mana timbul, kemudian dia keluar, tuai hasil buahnya keluar, dipotik keluar lagi, seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang kali. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Berjihad fi sabilillah tidak semestinya pergi perang, termasuk juga memberikan sumbangan duit. Itu pun jihad fi sabilillah. Sebab bukan senang nak keluar duit. Lama dah pegang duit tu. Kan? Jadi tak bagi tak ni. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Datangnya karung tadi, budak ni kutip sumbangan, kita pun tengok dalam poket, tinggal dua helai, satu RM5, satu RM50. Bagi yang paling kita sayang, RM5. RM50 ni saya tak sayang mana tau. Siap dah, tahu lah saya habis kan. Wah, tu siapa kau nak bohong tu, kan? Jadi bukan senang. Jadi kalau kita tengok dalam surah As-Saff, ayat 10, 11, 12, 13, maukah jika aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada dapat memberikan kamu, akan dapat membebaskan kamu daripada api neraka. Apakah dia? Apa satu perniagaan yang sangat menguntungkan, yang tidak akan rugi, dia kata. Dapat membebaskan kamu daripada api neraka, dapat membebaskan kamu daripada masalah. Apa dia? Tak lain tak bukan disebut dalam surah As-Saff tu, iaitu perjuangan, berjihad. Pertama membela agama Allah itu dengan harta benda, yang kedua dengan diri sendiri. Nampak disebutkan perjuangan tu dengan harta benda dan diri sendiri. Harta benda keluar duit lah, keluarkan harta kita di jalan Allah. Yang diri sendiri jagalah perangai elok-elok, macam itulah kan. Kemudian lalu pula ke tempat berbau harum. Maka Rasulullah SAW dia beritahu oleh Jibril, itulah kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun bersama suaminya dan anak-anaknya, termasuklah bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya. Kan? Masyitah ni tengah sisir rambut ni, sikat rambut anak Fir'aun ni, tolopeh sikat tu. Allah sebut Allah. Apa itu budak tu tanya anak Fir'aun tu, apa kau sebut tu? Itulah nama Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Dia sebut macam tu. Doreh dia pergi ngadu dengan abah. Bah, ni terjemahan tau. Masyitah tadi bah, dia boleh sambut ada Tuhan lain. Saya ingat abah Tuhan, rupa itu kan. Fir'aun menganggap diri dia Tuhan. Sebab Fir'aun ni, kelebihan yang Allah bagi kat dia, dia tak pernah sakit, dia tak ada penyakit. Covid tak ada pernah kat dia. Tak ada dia ambil vaksin, tak ada.
Tak ada, tapi dia tak ada sesama, demam tak pernah ada. Gigi, hangkal lah badannya tak ada. Firaun memang sehat walafiat. Jadi dia jadi bangga, dia sampai dia tergamak menyebut diri dia Tuhan. Jadi dia pun cakap, Masyitah, apa kau cakap? Kau cakap apa ke anak aku? Gitu. Tak apa, sekarang aku bagi kau can. Dekat sebelah tu ada kawah yang mengologak. Sekarang kau cakap, siapa Tuhan? Aku kau yang kau sebut tadi. Allah, dia kata. Tolak laki habis lobo laki tak yang aku tolak anak seorang. Tinggal baby. Bila baby tu tiba-tiba tak sentuh hati Masyitah. Tiba-tiba tak sampai hati, kesianlah baby tu. Kan? Bersuara baby tu. Usahlah kau gusar wahai ibuku, kata baby tu. Kan? Usahlah kau gusar wahai ibuku. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Langsung mati budak tu kali dengan Masyitah sekali. Kubur berbau harum. Tak ada sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lalu kat kubur tiba-tiba bau wangi, Masyitah kata tak ada. Tak ada tuan-tuan. Ya, tu tak ada. Itu tak sesiapa yang lalu tadi baru kita tinggal kan. Jadi Nabi yang jumpa ni kan. Kemudian nampak sekumpulan orang sedang memecah kepala. Dia hantar kepala sampai pecah. Sakit, meraung-raung, pecah. Elok. Pecah, hantar lagi. Elok. Siapa ni? Itulah, kata Jibril, itulah orang yang berat kepala mereka untuk sujud. Yang ni susah nak solat. Borek. Jantan, setahun period. Apa hal tu? Tak berhenti darah period jantan, jangan ya macam tu orang perempuan nampak laki tak semayang bagi pet kat dia. Nah bang, sian abang tak berhenti period abang. Payah warna kan. Semayang ni jadi borek kan. Memang betul borek. Malahan dalam hadis tu sebut apa? Kalaulah orang tahu kelebihan bersolat di saf yang pertama, bukannya dengar ceramah di saf pertama tu. Tak ya tu. Bersemayang di saf pertama, kalau orang tu tahu kelebihan dia, kalaulah terpaksa mengundi, maka niscaya dia akan mengundi. Dan kalaulah orang tahu kelebihan semayang subuh dan semayang isyak berjemaah, tentu merangkak pun dia akan datang. Macam tu. Jangan. Orang kalau datang dengan ceramah ni, contoh orang datang semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, dia tak berganjak, dia duduk tempat dia semayang. Dia dengar ceramah dekat situ sampailah isyak. Waktu dia duduk tu dia dapat pahala seolah dia masih lagi bersemayang. Tu sebab jangan cari dinding, lag. Jangan cari tiang. Tak payahlah beralih, ni contoh. Beritahu kan. Dapat macam mana kan? Kemudahan ada. La ilaha. Sini mulut dia tu susah tu. Tak mengusik tak boleh depan ni kepala kan. Macam itulah. Banyak kelebihan. Datang semayang berjamaah di masjid. Darjat, langkah yang pertama ditinggikan darjat, langkah kedua diampunkan dosa. Begitulah seterusnya. Tu sebabnya kalau boleh jalan kaki, jalan kaki. Tak ada jauh nak. Tan Kajang rumah. Sampai dah tak rupa orang lah kan. Macam itulah. Nak ambil pahala tu kan. Sekarang ada seorang yang ditegur kan. Dia ditegur oleh Muaz kan. Tak ada aku tahu orang yang lebih jauh dari rumah dia daripada orang ni. Tak nak kau beli kaldai ataupun aku belikan kaldai untuk kau supaya kau boleh tunggang supaya datang pergi tempat salat. Aku tidak rela rumah aku dekat dengan masjid. Supaya aku berharap setiap langkah aku tu akan dikira, diberikan pahala oleh ganjaran oleh Allah SWT. Maka Nabi jawab, sesungguhnya Allah memang memberikan kepada kamu keseluruhannya. Menampak setiap langkah tu. Ya. Tapi boleh tak? Dia kata kan, boleh tak kalau contoh rumah dia situ, sebelah ni masjid, saja dia pusing ikut, pusing longging semua datang sini. Tak boleh, itu nama menyusah diri.
Tak, memang tak ada. Kira jadi pahala jadi banyak dah. Itu pandai nama kan. Dah dokek pergilah. Masalah ni dokek tapi tak pergi. Tu salah ya. Bayangkan pecahkan kepala orang yang berat kepala dia nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka kubur dan dubur, depan dan belakang, ditutup dengan secepis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api daripada batu, daripada api neraka Jahannam. Kata Jibril, itulah orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Nampak? Satu kaum lelaki dan perempuan memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging masak yang elok ada di sisi mereka. Kata Jibril, itulah lelaki perempuan yang melakukan zina, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri, mempunyai suami. Hari ini tuan-tuan yang paling heran sekali, dia bukan cari perempuan, yang lelaki itu cari lelaki. Banyak tuan-tuan, tak apa digoman, tak tahulah. Berlagu raket tuan-tuan. Tak apa. Kambing tu pun kona jantan betina. Baiklah. Banyak kes sekarang ni, banyak kes. Dekat pejabat-pejabat banyak tuan-tuan. Pejabat-pejabat sekarang ni. Sampaikan ada pejabat ni, bos tu dah kena tindakan tata tertib, Presiden Syamah tu tata tertib, turunkan pangkatnya, pindahkan tempat lain. Sebab apa? Gangguan seksual. Boleh pula hadiahkan dekat pekerja perempuan yang bagi hadiah baju dalam. Wangi lelaki apa tak wangi kan? Mana lelaki tak bagi? Yang tu belum cerita lagi, bos-bos ni hantar mesej dekat staff, suami you tak ada malam ni bolehlah kita tidur sama. Ada. Orang perempuan kena ingat hak orang perempuan. Ingat, mengadu, report, jangan biarkan gangguan seksual macam tu. Jangan biarkan orang perempuan. Kadang-kadang dia jadi tak nak ngadu sebab tu bos dia. Bila dia diam, dia senyap, makin menjadilah setan kat bos tu. Jangan takut. Jangan takut tindakan rezeki Allah bagi. Tu dia. Nanti kan bos cakap apa pula, dia bantai diam. Diam, bos kacau macam-macam, gambar video, gambar-gambar lucah bagi. Lepas tu pula, kebetulan suami lah terbaca handphone tu, nampak pula mesej macam tu, dah bergaduh lelaki bini. Tulis orang perempuan, kalau boleh jawab kat bos tu, minta maaf tuan, boleh tak tuan jangan hantar mesej macam ni lagi. Kalau tuan hantar mesej macam ni, maknanya tuan tak hormat kat ayah saya, tuan tak hormat kat mak saya, tak hormat kat suami saya, tak hormat kat saya. Minta tolong sangat. Biar ada selapuk kono kat dia. Nanti tak naik pangkat, bukan dia nentu naik pangkat. Kan Nabi waktu dia pegang dada Imam Ibn Abbas gitu, kalaulah satu dunia dia berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Dan kalau satu dunia ni berhimpun, nak memberi kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Bertakut kan? Macam tu. Saya takutlah kan? Buat saya, yelah saya cakap sebab saya tak kono kan. Saya belum pernah lah dapat gangguan seksual tu. Tapi gitu apalah kan. Tapi maksudnya saya nak beritahu terutama orang perempuan, jangan takut, tolonglah. Benda ni kesan jangka panjang dia tak baik. Bila kita biar jadi dia. Banyak tuan-tuan lelaki ni yang kadang dia nak test market. Mana tahu untung sabut timbul kan. Tu malam nak try kan. Jangan ni hati-hati. Dia ada isteri, dia ada suami, tapi tetap dia cari nak buat zina. Hari ni tuan-tuan yang paling bahaya sekali sekarang kat luar dah ada dah sekarang ni secara online mengiklankan perkhidmatan seks untuk isteri dia sendiri. Siapa yang nak isteri saya umur 35 tahun ni kat tu, isteri saya mengandung 3 bulan gitu. Saya mengandung 4 bulan, siapa nak? Jual. Dekat mana? Lepas tu pergi ke hotel, suami dia tunggu dekat lobi.
Suami tunggu kat lobi, bini kan kau jual laki-laki tu bayar, ada. Yang kebanyakan customer tu yang cerita tu yang international, yang Bangla, yang Myanmar, yang apa tu online, dia ada grup dia. Bayangan sekarang, nampak tak? Tapi tak adalah sampai kita kena menjadikan dia sebagai benda yang legal. Tak sepatutnya. Kan baru ni heboh kan isu diperbincangkan. Tak boleh, sebab dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Tu ya. Buang tauhid tuan-tuan. Buang tauhid anasi macam ni. Kan? Benda ni bayangan. Terkejut saya baca cerita tu lah. Sampai macam tu sekali orang mengiklankan keterdesakan orang nak mencari pendapatan. Ya, macam tu lah hari ni. Kemudian lelaki yang berenang dalam sungai darah, kemudian dilontarkan batu kepadanya. Kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Tengok balik akaun bank gaji kita, pakai akaun apa, pakai sistem perbankan Islam ke tidak. Ya, bayangkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun percaya dengan produk perbankan Islam. Cek balik gaji kita jangan bercampur dengan riba dan sebagainya. Itu ada orang buat personal loan nak kahwin, cek balik, ya, pastikan. Kemudian lelaki yang menghimpun seberkas kayu kat belakangnya, himpun seberkas kayu tak terbawa tu, minta lagi berkas kayu yang lain nak pikul. Itulah orang yang tak dapat menunaikan amanah tapi masih menerima amanah yang lain. Aku sibuk, aku ni dah lah ketua kampung, pengusi KRT nak lagi, ahli lembaga pelawat hospital, apa jawatan dalam Malaysia ni aku tak ada. Mak dia kata, aku tinggal tak jadi wakil rakyat lagi, semua aku ada. Dia kata macam tu lah. Kan sudah satu bono tu satu jawatan pun tak menurih kau jual tu, tak menurih. Macam mana tapi nak explain, tak menurih lah kan. Macam tak optimum lah kan. Tak deliver. Ayat meranang kan apa kan. Tak deliver sebenarnya. Dia deliver tapi tak senonoh, tak sepenuhnya, tak solid, tak efektif. Macam itulah. Jadi makna kata minta amanah yang lain. Iya. Sebenarnya kadang-kadang dalam kampung-kampung banyak tu, dia dah ketua kampung, dia pengusi KRT lagi. Contoh, kadang-kadang dah confuse. Kadang ni dana ni untuk ni, tarik untuk program kampung. Contoh, logo yang lain-lain ni, logo KRT, logo kampung, logo ni, orang ni sama. Itu yang seorang nongok dapat tu. Logo banyak, contoh lah. Tapi kalau memang dah orang pilih dia, fahamlah. Sebab laki pun dah mati, tinggal dia seorang je. Contoh dalam kampung tu kan, contohlah kan. Ataupun yang berkaliber, dia seorang aja, yang memang semua orang sepakat pilih dia. Sebab apa? Kebetulan dia imam, orang segan dengan dia. Dia kalau boleh tak nak, tapi orang yang nak dia, itu lain. Itu sebab nak jadi pemimpin kan bukan senang. Sibuk nak jadi wakil rakyat, berbunuh-bunuhan nak jadi wakil rakyat. Kadang contohlah kan bukan senang. Konyang kau nak makan maki yang bunuh orang. Jangan main-main. Baru tahu ponek jadi rakyat tak. Contoh tu dekat Indonesia, di Indonesia. Saya suka tu, saya pergi Indonesia tengok dia tengah kempen sekarang kan nak naik gantikan Pak Jokowi. Kan dia kan mana ada lebih 2 penggal. Dia dah letakkan peraturan dia mesti 2 penggal paling banyak. Lepas tu bagi dah orang lain. Ya. Kita batuk lagi banyak dia bercakap. Nak dah itu. Boleh lah ini. Iyalah, politik ni itulah dia kan. Saya tak sebut parti mana-mana ya. Tapi maksud saya tu maknanya kalau boleh bagi orang baru, bagilah orang baru. Kan. Ya, terpulang lah. Tapi kalau ada orang nak dia tu lain. Anak dia tak apa, biarlah dia. Kita tak ada dah orang lain boleh ganti dia tu. Macam itulah keadaannya.
Kemudian satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Dia fitnah orang satu. Kedua, dia sebut dia sendiri tak buat. Contoh, kau ada duit dan kali sedekah. Dia pun tak sedekah. Dia bercakap tu. Kau ni daripada kau pergi Korea atau baik kau pergi umrah. Oh, nampak? Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang anak ke adik ke siapa nak belanja, jom pergi Korea ni aku bayar. Ada peluang, pergilah. Sebab Nabi sendiri pun pergi macam-macam tempat. Nabi pergi tengok tempat orang, pergi ke Syam, pergi ke apa, tengok tempat-tempat orang. Pergilah, tak ada masalah. Dah ada peluang pergi, pula tu. Pergi. Percuma, pergi. Kan? Ni nak ajak pergi Korea. Orang yang nongki dah pergi Korea, baik kau pergi Mekah. Dia pun tak pergi Mekah, dia cakap kan. Dah ada peluang pergi. Tapi kalau boleh pergi Mekah, pergi. Ini ada satu hamba Allah ni. Poning boleh minta saya nasihatkan dekat Kelang tu ada seorang. Dia pun bini yang mujuk dia tak nak pergi. Pergi umrah tak nak lah, nantilah. Bini jomlah bang, ada peluang pergi ni, jomlah pergi. Tak nak pergi. Apa hukum haji? Wajib kalau mampu. Umrah sama ya, wajib kalau mampu kena pergi. Nak pergi haji memang payah sekarang ni. Bukan apa. Sebab sekarang pun tahun ni yang pergi nak selesaikan tunggakan 2009. Yang belum pergi lagi. Lepas itu siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah 2150. Berapa umur dah tu? Iya, cuba kita tengok. Pergi register. Hari Senin tu, pergi dekat tabung haji, register. Saya nak pergi berapa? 1,700 je? Masuk 1,700. Tengok bila boleh pergi. Dia pun key in. Alhamdulillah. 2,150 kata. Macam tu lah. Tapi boleh bayar rayuan. Bukan itu yang dalam sistem automatik dia akan masuk macam tu. Tapi bayar rayuan. Boleh pergi umrah. Tapi memang betul. Saya pergi hari itu, saya pergi bulan 10, saya pergi bulan 12. Orang ramai di Mekah, Madinah. Ramai. Tapi orang Malaysia tak ramai. Pertama, isu mata wang. Nampak tukaran mata wang kita dah masa tu jatuh lah dengan banding duit rial. Dan satu lagi, banyak nak yang bohong ni. Yang bohong sampai tak pergi pun ada. Sudah dia tawah ke KLIA. Malam tu dah sampai dekat Beranang. Lah, kau tak apa? Kau tak pergi murah ke? Balik hari ya. Dah kau nak tipu ke orang? Balik hari apa? Tu jawapan dia lah. Satu lagi, dapat pergi tapi kena tipu package. Tu banyak kena tipu package. Dia senang kalau sampai ke KLIA dan tiba-tiba sentimental ilmu tawif tu, kena faham tu. Kita ni pergi umrah tuan-tuan dan puan-puan, kena banyak sabar. Macam-macam ujian dan dugaan Allah bagi, itulah akan mantapkan diri kita. Tu tanda hotel kau bertukar tu. Tu sebab saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Setiap kali saya pergi, saya akan pergi dengan syarikat berbeza-beza. Sebab apa? Sebab pernah sekali tu bila saya beberapa bulan terikat dengan satu syarikat ni, yang saya tak pergi pun dia jual kat orang saya pergi. Itu yang saya tak nak. Lepas tu dekat-dekat nak pergi, dia cakap dengan jemaah, minta maaf lah, sesuatu debat last minute dia tarik diri sebab dia jadual dia penuh. Sebenarnya memang saya tak pergi. Lepas itu jangan mengada percaya SD travel, mana datang tak ada, saya tak buat cakap travel dia tahu. Tiba-tiba dah ada. Ada orang kena tipu kat belah utara. Dia pakai siap ada gambar beg semua. Dia tempah beg tu nak bagi orang percaya. Tipu kan, tak ada. Kan? Macam-macam lah orang sekarang, tak ada takut dah. Ya. Kemudian apa? Kemudian satu kaum yang sedang menggunting lidah, ni dah sudah. Kemudian kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia, mengumpat dan menjatuhkan maruah, mencela, menghinakan orang.
Jauhkan diri kita daripada ribah dan fitnah. Ribah cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, orang tu tak suka, mengata. Fitnah cakap benda yang orang tu tak buat, tapi kita cakap dia buat. Itu sikitlah description dia kan. Kemudian seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit, tak dapat dimasuki semula lubang itu. Kata Jibril, itulah orang yang gemar bercakap besar, takabur, dan akhirnya menyesali, tapi sudah terlambat. Jangan gemar nak takabur, cakap besar, tak usah. Ya, tak usah. Takkan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Sikit dia sombong lah, tak masuk syurga orang. Lupa nak lawa tak sipadan. Selipar ni boleh kat Makkah kata. Tengok bawah tu made in Taiwan. Tapi dia berlagak boleh kat Makkah tu. Kan. Sikit je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku ni. Abang ada act dia kan. Ya sendiri cakap kan. Kemudian seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan. Rasulullah SAW tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Perempuan tu bawa penuh perhiasan. Rasulullah pun tak tahu je kan? Maka kata Jibril, itulah orang yang mana Rasulullah tak memberi perhatian kepadanya. Kalau beri perhatian padanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kan? Tu dunia lah tu. Memang mengganggu. Seorang perempuan tua, kemudian nampak pula seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah berhenti. Rasulullah tidak menghiraukannya. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua. Kemudian nampak pula seorang perempuan tua bongkok 3. Siapa tu? Kata Jibril, itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua sangat dah, tunggu masa je nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua, zaman kita ni lebih lagi. Tandanya banyak betul tuan-tuan, banyak betul. Seorang ibu melahirkan tuannya. Ada tak? Ada anak yang memperhambakan ibu dia. Ada. Suruh mak jaga anak, bagi gaji 500. Lepas tu marah. Kan saya dah bagi duit kat mak. Mana apa lagi? Nampak? Mulut tu. Jangan tuan-tuan, jangan. Marin masuk kocik nak terberak, omak toman dan sebab jamban lain marin semua ke luar. Betul tak? Omak tak kat luar. Iya, saya kat Batu Kiki marin, kampung Tiki marin. Saya dengan abah saya tengok, tak nampak jamban ni. Ke luar. Arwah abah besok lah berak ada abah. Abah dekat tu. Ya. Kan saya pun apa tahan lah. Kaki perut sampai besok lagi. Ya dulu. Bilik air pula dinding zinc yang cat limau tu kan. Dinding tu mana ada bumbung. Masa mandi kolah tu sojuk tu rasa macam melintih-lintih tu. Ya. Mak apa ni, seorang ibu dulu-dulu lah mengalami benda ni. Mak timpin anak-anak berak ni kat luar ni. Dah berak tu apa berak lah tu mak tunggu kat luar, anak kat dalam. Mak ada tak tu? Ada. Iya. Sekali bila berubah dah rumah batu, bilik air dalam rumah. Mak nak pergi bilik air. Mak nak pergi bilik air. Poilah dokek bilik air tu. Kan tengkat ada tu. Pakailah tengkat tu. Mak ni pun. Dia lupa tuan-tuan. Ni kisah benar, bukan nak bagi sodih, nangis membantu sabar. Betul, ini realiti. Tanda-tanda akhir zaman. Nampak tak? Bagi amanah dia khianat. Tanda-tanda akhir zaman. Kan? Orang lelaki sibuk lahir-lahir senapang, tapi bosan jadi perempuan. Tak kan? Dah elok ke KLI pakai jubah sampai ke depan Kaabah ke telokong. Pahala ni. Tu bukan orang Malaysia dah, orang Thailand tu, Australia macam tu lah. Ya tuan-tuan,
Banyak tanda apa? Memberikan amanah kepada orang yang bodoh. Memberikan urusan umum kepada orang yang bodoh. Itu pun tanda akhir zaman. Bagi kojo orang ni, bagi amanah ke orang, dia apa pun tak tahu, tapi bagi kat dia. Contohlah, bagi orang yang latar belakang ni bukan yang perubatan, so dia jaga perubatan, kan tak kono. Macam tu lah kira. Bendahari masjid, bagi orang yang matematik bangang macam mana? Konolah cari orang yang pandai kira. Lepas itu rekod dia bagus. Dia ni dulu masa dia bekerja, dia ni memang teliti. Belanja-belanja, resit semua memang cukup kemas, bagus. Orang macam tu cari. Tentu banyak lagi gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti hari kiamat. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad turun daripada Burak, kemudian masuk dalam masjid dan mengimamkan solat 2 rakaat dengan segala nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain menjadi makmumnya. Macam itulah kedudukan Nabi kita. Kerana Nabi Muhammad SAW terasa dahaga, lalu dibawa Jibril 2 bekas yang berisi arak dan susu. Rasulullah SAW memilih susu lalu diminumnya, kata Jibril. Baginda membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramailah umat baginda yang akan menjadi sesat. Selesai satu perjalanan, kemudian mula pula perjalanan naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Naik di tangga pertama, jumpa dengan Nabi Adam AS, kemudian dapat melihat orang-orang yang makan riba dan harta anak yatim, dan melihat orang yang berzina dengan rupa dan kelakuan yang sangat hodoh dan buruk. Penzina lelaki tergantung pada susu penzina perempuan. Di tangga kedua, naik tangga kedua pula, lalu masuk bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Naik di tangga ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Naik tangga keempat, langit keempat, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris AS. Kemudian naik pula tangga yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun AS yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Naik di tangga ke-6. Itu sebabnya kalau kita sebut kan kadang-kadang Israel ni jahat, Israel ni jahat, sebenarnya kita kena sebut Zionis ni jahat. Sebab ni propaganda sebenarnya, kan? Sebenarnya Bani Israel tu keturunan Nabi, kan? Tu sebab kata Zionis ni, Yahudi Zionis ni jahat. Sebab ada ya Yahudi yang kat sana yang tak setuju sekarang ni, yang seko tu, yang menatai nyahu tu, kan? Dia sekarang ni tengah risau dengan kedudukan dia, yang orang semua nak jatuhkan dia sebab dia pengurusan keuangan dia teruk. Jadi alasan dia nak bertahan tu, dia tauhkan orang. Tu cerita kan. Di tangga ke-6, di tangga langit ke-6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi-Nabi, seterusnya dengan Nabi Musa AS. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala, disuruh oleh Jibril, angkat kepala kau, cuba tengok. Maka Nabi nampak 70,000 orang umat Nabi. 70,000 orang tu pula bawa lagi 70,000 setiap seorang. 70,000 tu bawa lagi 3 layer. Itulah yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ni termasuk salah seorang daripada golongan itu. Amin. Di tangga langit ke-7, masuk bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah sambil menghadap, bersandar dihadapi oleh beberapa kaumnya. Pada ketika itulah dia beritahu, Nabi Ibrahim beritahu dekat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ya Allah, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Masakin, daif, masakin tupur. Tak faham masakin, miskin. Tak pernah aku tengok umat yang paling miskin, paling daif sekali. Umat kau lah wahai Muhammad, kurus kering. Kurus kering itu maksudnya bukan kurus kering tak makan, kurus kering dengan amal ibadah. Umat kau lah. Ya ke? Ya. Kau suruh umat kau tanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Itulah dia, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk makluman semua, itu adalah khazanah daripada syurga yang Nabi Ibrahim bagi kat Nabi kita, yang dapat pada umat Nabi Muhammad SAW saja, tak dapat pada umat sebelumnya. Nabi tahu. Sebab la haula wala quwata illa billahil azim. Dalam satu riwayat kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Amalkan. Itulah namanya haukil. Kemudian
Kami lihat beberapa peristiwa Rasulullah SAW dan Jibril masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan bersolat atas Baitul Ma'mur. Ini betul-betul atas Baitullah di Mekah. Kena naik tangga ke-8 disebut Al-Kursi, berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu. Sungai air yang tak berubah, sungai susu, sungai arak, sungai madu lebah, buah, daun, batang-batang dan dahannya berubah-ubah warna, bertukar menjadi permata yang indah. Unggas-unggas emas berterbangan. Semua keindahan itu tak terperi oleh manusia. Baginda SAW dapat menyaksikan juga sungai Al-Kausar yang terus masuk ke dalam syurga. Sebenarnya baginda masuk ke syurga dan melihat neraka serta dengan Malik penunggunya. Nabi dapat tengok dalam syurga, Nabi dapat tengok dalam neraka. Dalam neraka ramai orang perempuan tahu. Lu tanya perempuan tahu. Macam tu lagi tuan-tuan. Lelaki tak ramai, mau buat macam mana perempuan ramai. Lelaki dah lah tak ramai, yang tak ramai itu sibuk pula nak jadi perempuan. Poning tuan-tuan. Kan, aduh. Tapi ada lelaki yang lembut, tapi dia bukan nak jadi perempuan, dia memang lembut. Dia rapat dengan mak dia, dia pandai masak, pandai menjahit. Nah, tapi dia tak apa, dia normal, dia kahwin, ada anak ada. Dia lembut tu tak salah, yang salah tu memondan tu salah. Lagi dibuat-buat lagi kan. Kau orang tengok kan. Dia ada 4 kawan tu lambut-lambut datang ni kacau. Yang orang lelaki ni pula saja dia kacau. Piwit dia dah. Nyambarlah kau. Ada nampak kan aku no. Tu dia. Kemudian di tangga langit ke-9 berbetulan dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW masuk ke dalam nur dan naik ke mustawa dan syarirul aqlab. Lalu dapat melihat seorang lelaki yang gaib dalam nur arasy Allah. Masuk dalam tu hilang lelaki tu. Itulah lelaki di dunia yang lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh pada masjid dan tidak pernah mengherdik kedua ibu bapanya. Nampak? Kemudian di tangga ke-10 sampailah ke Hadratul Qudus dan Hadratul Rabbul Arbab, lalu dapat menyaksikan Allah dengan mata kepalanya. Nampak Allah langsung sujud. Nabi kita dapat tengok Allah langsung sujud. Kemudian Allah Ta'ala, berlakulah dialog antara Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, labbaika. Dia kata, wahai Muhammad, labbaika. Angkatlah kepalamu dan bermohonlah, dan kami akan perkenankan. Allah suruh, mohon. Tapi apa Nabi kata? Nabi mohon ke? Nabi puji je. Nabi kata, ya Allah, kau ambil Ibrahim sebagai khalil, kau berikan dia kerajaan yang besar, kau dapat berkata-kata dengan Musa, kau berikan Daud kelebihan, dapat melembutkan besi dan kerajaan yang besar. Kau kurniakan kepada Sulaiman yang mana tidak kau kurniakan kepada sesiapa pun, dan bagi memudahkan Sulaiman dapat menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Kau ajarkan Isa Taurat dan Injil, dengan izinmu dia dapat menyembuhkan orang buta, orang sopak, dan menghidupkan orang mati. Dikau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Lah, sudah apa pun tak minta. Dipuji seolah-olah macam ni lah, macam tiba Bosa Selangor panggil AJK masjid. Sekarang apa nak bercakap je? MB tanya macam tu. Itulah, tengok masjid tu dapat aircon. Lepas tu surau yang tua itu dapat kapet baru. Alhamdulillah. Lepas tu kek setuan dengar dapat turap jalan depan masjid tu baru. Sudah satu bondo pun tak minta. Oh, ya, terima kasih lah puji-pujian tu. Okey, Assalamualaikum. Tak dapat apa lah kau. Tapi maknanya dalam ni Allah Maha mengetahui. Bila Nabi sebut, Nabi puji tentang Nabi-Nabi lain, apa yang Allah dah bagi, nak beritahu kau dah bagi yang terbaik untuk Nabi-Nabi lain, untuk aku ni tersorahlah kat kau. Maknanya secara tersiratnya Nabi sorah kat Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah Ta'ala beritahu, aku ambilmu sebagai kekasihku. Nampak tu? Besar tu. Declare Nabi kekasih Allah. Aku perkenankan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Sebab Nabi dah jumpa semua, Nabi dah tengok semua. Kau nak beritahu, kau beritahulah kat semua. Tak ada Allah tak beritahu. Rahsia dengan cerita sesiapa. Kau dapat tak sampaikan. Kemudian aku buka dadamu dan buangkan dosamu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Macam mana pula kita sebaik-baik umat, tuan-tuan? Bergaduh ke tak baby ni? Tak selesai-selesai. Melayu Islam tak boleh baik-baik. Macam mana?
Tapi itulah disebut sebaik-baik umat. Maknanya sebaik-baik umat masa ini siapa? Islam namanya. Maka berbaliklah pada Islam, baru kita boleh jadi sebaik-baik umat. Dek leko Mogang, Jawa, Banjar, Bugis, Mandeliang, Melayu tak balik pada Islam, tak ada guna ya. Balik pada agama. Aku berikan keutamaan dan keistimewaan kepada umatmu pada hari kiamat. Nampak? Dapat keutamaan kan? Aku berikan 7 ayat surah Al-Fatihah, tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikan ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah sebagai satu pembenaran di bawah aras, ayat kursi bagi kita. Aku berikan habuan dari kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Aku kurniakan kau panji liwaul ham, maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu. Dan aku fardukan, bayangkan, disebabkan kelebihan-kelebihan inilah semua nabi-nabi, para rasul merayu-rayu, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Tak dapat, tuan-tuan. Kita ni lahir-lahir buka mata umat Muhammad, tapi relax macam tak ada apa-apa kan. Macam biasa macam tu silap kita kan. Jadi aku fardukan, dan aku fardukan atasmu dan umatmu 50 waktu solat. Selepas waktu munajat, Nabi Muhammad SAW dibuat menemui Nabi Ibrahim AS. Nabi Musa kemudian turun balik daripada langit tadi kan. Turun jumpa baliklah Nabi-Nabi yang dia jumpa tadi. Sampai pada Nabi Musa kat langit yang jumpa Nabi Musa tadi. Nabi Musa bisik, macam solat kau berapa waktu? 50. Nabi Muhammad kata, ui banyak tu, baik kau naik. Ini terjemahan ya. Ada macam tu berat ada. Baik kau naik balik, kau minta dengan Allah, tak terbuat umat kau dah 50 waktu ni, banyak betul ni, tak terbuat umat kau. Nabi pun dia tak yo pula, sayang ke umat naik ni. Turun, macam mana? Kurang nak berapa? 45. Banyak lagi tu. Baik kau naik, tak kurang. 9 kali turun naik. Setiap kali naik turun kurang 5. Dia naik turun kurang 5. Sampailah tinggal 5. Bila dah tinggal 5, Nabi Musa kata, berapa? Dah tinggal 5 je. 5 ni pun tak terbuat, baik kau naik. Masa tu Nabi jawab, dah tak ada muka dah aku ni nak minta, malu sangat dah. 9 kali, biarlah 5 lah. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya kenapa Nabi Musa ada kelebihan dapat berbual dengan Allah, tapi Nabi Musa tak pernah dapat memandang Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat menghadap Allah betul. Setiap kali turun naik tu, ada pandangan menyatakan Nabi Musa seronok sangat tengok muka Nabi Muhammad kita ni, bercahaya dia lain macam lepas turun jumpa Allah, daripada jumpa Allah. Itu yang kau naik minta. Seronok tu tengok, cahaya. Baik kau naik ni. Nabi pun naik turun. Itulah kelebihan Nabi kita. Tu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal kau tak nak semayang. Ya, jago solat. Dah tinggal 5 dah. Rupa-rupanya solat yang paling sikit rakaat tu paling payah kau nak buat. Subuh paling payah, isyak. Isyak tu, kalau pada maghrib dia tunggu sampai isyak, ada harapan sembahyang jemaah. Tapi kalau maghrib balik lo, kang tu jumpa isyak, kan jumpa, ada harapan dia tak datang balik. Macam tu kan. Jadi setelah tu turun ke langit dunia semula, turun ke Baitul Maqdis, lalu menunggang burak semula jalan pulang ke Mekah pada malam yang sama. Dan perjalanan ini baginda bertemu dengan beberapa peristiwa kemudiannya, jadi saksi bukti peristiwa Isra dan Mi'raj yang amat ajaib. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekadar sebuah kisah yang diceritakan kembali setiap kali bulan Rajab, ya. Tetapi adalah penting kita menghayati pengajaran di sebalik peristiwa, meneladani, ambil tahu, fahamkan betul-betul siksaan balasan Allah bagi pada kesalahan-kesalahan yang lazimnya manusia buat hari ini. Jadi pastikanlah kita, beringat yang saya kata neraka Sa'ir tadi, dah beri peringatan, dia buat juga, dah beri peringatan, tak apalah kan, sebab kita tidak benar-benar, kalau macam itulah kita tidak benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi cukuplah sekadar tu saya faham, cara pandang tu saya faham.
dah macam tu menang kan. Jadi saya faham lah tu. Jadi Isra Mi'raj ni membuktikan kebesaran Allah, menguji akidah dan keimanan, gambaran kehidupan dan balasan di akhirat, dan waspadalah dengan godaan syaitan dan perancangan halus musuh-musuh Islam. Salat adalah kemuncak beribadah. Ingat, bila kita mati besok, soalan pertama Allah Ta'ala akan tanya adalah salat. Dan banyakkanlah muhasabah diri, kan, apa kesalahan kita, apa kita buat supaya kita tidak melakukannya lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan saya dah lama tak ceramah sampai 9.30 kan. Mana memang ngambut tu ceramah malam ni. Okay? Terima kasih banyak Dah lama tak live. Malam ni kita live banyak siaran. TV3 ada, TV7 ada, kan, macam-macam buat liputan malam ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan mudah-mudahan, sebab kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembanglah menjadi intan. Sebar panjangkan, amalkan. Jadi itu saja daripada saya.